Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang semua. Sekejap, Apa khabar semua? Hari ni topik kita sangat hangat. Okay, sebenarnya dalam 2 minggu ni sangat ramai isteri-isteri. Isteri-isteri mengadu dekat Kak Dewi. Diorang kata kalau dulu diorang rasa macam ketum tu tak ada masalah lah bagi diorang. Sebabnya pepatah Melayu mengatakan orang kata ketum tu ubat, orang kata ketum tu bagus, dan ada juga yang kata ketum tu bagus untuk hubungan suami isteri. Okay. Ni Kak Dewi nak cerita sikit pasal suami isteri punya hal. Okay, apabila seseorang tu dah mula mengamalkan ketum, dia akan mula merasa ada macam-macam problem yang akan berlaku. Hanya untuk bulan pertama sahaja yang mereka akan merasakan nikmat yang sedap bila minum ketum. Okay, best dari segi antibody, kecergasan. Okay, kalau jenis yang suka drive long distance tu, macam abang-abang lori, dia rasa benda tu very supportive untuk dia. Tapi selepas daripada tu, mereka mula merasakan mereka dah mula ketagih kepada ketum. Maksud ketagih kat sini bukanlah dia suka-suka nak minum, tapi dia mula rasakan bila dia minum dia ada energi. Bila dia minum dia ada energi. Kalau dia tak minum, dia tak ada energi. Faham tak? Okay, jadi sekarang ni problem dia adalah tempias tu kena kepada isteri-isteri. Kebanyakan orang minum ketum ni, ramainya yang dah berkahwin. Okay, kita tak nak cerita pasal orang bujang lah. Ini pasal orang yang dah berkahwin. Sebab masalah dia semakin lebih besar lagi berbanding orang yang bujang kalau dia ketagih ketum. Okay, apa yang feedback Kak Dewi dapat daripada customer adalah tapi sebelum tu cuba komen sikit. Dengar ke suara Kak Dewi hari ni? Dengar tak? Takut mana tahu kod line Kak Dewi tak bagus ke, atau ada problem ke speaker Kak Dewi ke? Boleh komen dekat ruangan komen. Okay, sekejap Kak Dewi nak tengok you all semua. Kita tengok, double checking. So topik hari ni sangat hangat, sangat bagus untuk anda, terutamanya puan-puan yang suami puan sedang ketagih ketum sekarang ni. Kita sedang cuba untuk membantu isteri-isteri, membantu suami mereka untuk bebas daripada ketagihan ketum. So, kepada anda yang ada masalah itu, ataupun anda yang tahu seseorang yang mengalami masalah ni, boleh sharekan Kak Dewi punya live hari ni. Live ni sangat-sangat berguna untuk mereka yang sedang ada masalah ni sekarang. Contoh, Assalamualaikum Awang RS. Terima kasih kerana sudi menonton Kak Dewi pada petang ni. Terima kasih banyak. Okay, topik kita hari ni sangat hangat. Luahan hati seorang isteri. Bukan satu orang isteri, tapi boleh tak Kak Dewi cakap kat sini, setiap isteri yang mengadu pada kami, persoalan dia sama, masalah dia sama. Okay, mereka semua mengalami masalah yang sama, rasa sakit hati yang sama, rasa perit yang sama. Alias Zaleha, hai, selamat petang. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi menonton. Jom share Kak Dewi punya posting hari ni. Okay, Kak Dewi nak sangat membantu isteri-isteri yang sedang dalam masalah. Sebenarnya ramai tau isteri yang sedang bermasalah dengan masalah suami dia. Bukan dia yang bawa masalah, suami dia yang bawa masalah. Tetapi macam biasa, hidup sebagai suami isteri, kita kena saling berkongsi. Apa saja, susah, senang kan, kita kena kongsi. Hai Kak Kina Trust Gold. Selamat masuk dalam live Kak Dewi. Kak Kina adalah
Master Stokis kepada Transgold di area Kedah. Kepada anda yang berada di area Kedah yang nak dapatkan penawar ketum, rokok, dadah dan juga arak ni, boleh dapatkan khidmat bimbingan daripada Kak Kina. Kak Kina ada stok dekat sana. Stok dia dah tak banyak, siapa cepat dia dapat. InsyaAllah dalam minggu ni Kak Kina nak restock. Stok sedang diproses. Okay, so kepada anda yang sedang, adakah puan ataupun kakak anda ke adik anda ke yang ada masalah suami dia ketagih ketum, okay, bantu mereka. Share, mungkin untuk dinasihatkan mungkin mereka tak boleh terima, tapi mungkin bila dia nampak kita share dalam kita punya Facebook ke kan, diorang terdetik dalam hati diorang untuk tengok live Kak Dewi ni. Mungkin diorang akan cuba dapatkan consultation daripada Kak Dewi. Senang saja, klik saja link yang Kak Dewi bagi. Kak Dewi ada bagi link tu. Jom share lagi Kak Dewi punya posting hari ni, Kak Dewi punya live hari ni. Sebenarnya sangat-sangat berguna kepada isteri-isteri yang sedang ada masalah. Sebab kenapa Kak Dewi nak bantu isteri-isteri? Sebab Kak Dewi pun seorang isteri. Okay, Kak Dewi pun seorang isteri, walaupun belum ada anak, tapi Kak Dewi seorang isteri. Dulu pun Kak Dewi pernah mengalami masalah yang sama macam puan-puan. Suami Kak Dewi dulu pun minum ketum juga. Apa saja masalah yang puan lalui, insya-Allah sama je macam yang Kak Dewi alami dulu. Perasaan dia, situasi dia, okey, apa yang dilalui tu hampir-hampir sama, walaupun tak sebiji-sebiji, tapi hampir-hampir sama. Jadi insya-Allah Kak Dewi memahami situasi itu. InsyaAllah Kak Dewi pun boleh bantu cari jalan keluar. Dan ramai dah isteri-isteri yang Kak Dewi bantu untuk bantu suami dia berhenti ketum, dan diorang dah berjaya keluar daripada masalah tu. Dan sekarang diorang dah happy. Okay, yang paling penting suami dia dah sihat. Sebab apa Kak Dewi cakap macam ni? Kenapa kita kena bantu suami yang sedang dalam ketagihan ketum? First, sebab sebelum kita berkahwin, kita kenal siapa dia. Dan mula kita berkahwin, kita pun kenal siapa dia. Aliazaliha, Assalamualaikum. Suami puan dah boleh balik ke? Suami saya belum boleh balik lagi daripada India. Sebab tak tahulah, macam-macam lah prosedur dekat sana yang nak kena diorang go through. Kita sama-sama doakanlah jemaah yang terkandas dekat India. Ada lebih berapa 43 negara tak silap terkandas kat situ. Ada seramai hampir 400 orang. Orang yang bukan orang India, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Filipin, daripada mana seluruh dunia pun ada dekat situ yang terkandas dekat situ, dan diorang belum dapat cari jalan keluar untuk kembali ke Malaysia. Kita doakan mereka. Okay, kita sambung semula cerita ni. Kenapa? Masalah yang berlaku, okey, pada mulanya Kak Dewi selalunya macam kita ada buat posting, ada isteri-isteri yang macam kenapa nak marah suami minum ketum? Biar je lah dia minum ketum. Okey, untuk permulaan dia minum segelas saja sehari. Okey, minum segelas tak ada efek pun pada kita. Okey, dia masih mampu untuk tanggung untuk segelas sehari. Tetapi apabila dia semakin hari semakin banyak, dia memang automatik setiap hari dia akan minum semakin banyak. Setiap hari minum semakin banyak. Apabila dia minum makin banyak, dia punya kos akan semakin tinggi. Dan orang yang minum ketum ni, dia semakin kuat merokok. Apabila dia kuat merokok, kos rokok lagi, kos ketum lagi, dan mula pula masalah dalaman. Okey, bila dia tak dapat ketum, dia akan mudah panas baran. Sangat mudah. Ramai yang bagi tahu Kak Dewi, saya pelik lah puan. Sebelum suami saya minum ketum, dia langsung tak pernah marah saya. Nak jentik saya pun tak nak. Jentik pun tak ada. Okey, sangat sayang. Dengan anak-anak tak pernah tinggi suara. Anak-anak pun tak takut dengan suami. Tapi apabila suami dah mula 1 tahun lebih mengamalkan ketum, sikit-sikit dia punya perubahan tu berlaku. Suami mula jadi panas baran. Okay, suami mula balik lewat rumah. Suami mula culas memberi nafkah. Sewa rumah tertunggak, isteri yang tanggung, bil api air pun tak bayar. Okay, ramai yang mengadu macam ni. Okay, anak-anak pun jadi takut. Sebab apa? Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. So kita kena bantu mereka ni menyelesaikan masalah. Apa yang Kak Dewi selalu nasihatkan kepada isteri-isteri adalah, Kak Dewi suka cakap,
Dia tolong kalau anda sekarang ni, puan sekarang ni sedang mengalami masalah yang ini, Kak Dewi nasihatkan tolong jangan bercerita dulu dengan ahli keluarga. Tolong jangan type dekat mana-mana social media. Tetapi bila nampak link WhatsApp Kak Dewi ni, klik link tu, okey, beritahu Kak Dewi apa masalah anda. Kak Dewi insya-Allah bukan setakat Kak Dewi nak jual produk, tapi Kak Dewi juga membantu orang untuk dapatkan balik motivasi diri dia. Okey, keyakinan dia, macam mana dia nak bantu suami dia. Sebab proses untuk berhenti tu mudah, tapi proses untuk meyakinkan orang itu adalah agak susah. Seandainya orang tu tak ada niat nak berhenti, seandainya orang tu tidak sedar lagi kesilapan diri dia, seandainya orang tu tak merasa lagi kesakitan ketum tu, kalau dia dah mula, okey, sebab tu kita kata kita kena main psikologi. Kalau siapa-siapa yang message dengan Kak Dewi bagi tahu problem dia, okey, Kak Dewi sendiri akan bagi tahu apa yang dia patut buat. Consultation is free. Itu adalah salah satu sumbangan Kak Dewi pada masyarakat. Okey, apa saja yang mereka nak tanya berkaitan masalah dia orang, apa yang Kak Dewi tahu, Kak Dewi akan bantu. Kak Dewi akan suggest, okey. Sebenarnya apabila customer Kak Dewi bertanya tentang masalah ni, dia akan cerita dan Kak Dewi bagi suggestion. So, saya dah buat macam ni. Tapi sebenarnya kita bukan buat sekali. Kalau kita berdoa dekat Allah hanya sekali je dan kita harapkan benda tu on the spot dapat, mustahil. Sebab kita ni kan, Allah suruh solat pun kita tak solat di awal waktu. Kita delay kan. Macam mana permintaan kita nak cepat dapat. Okay, so kita kena buat banyak kali dan buat semakin lama semakin perfect. Okay, kalau sekarang ni kita nasihatkan dia dengan cara macam ni A, dia tak mau terima, kita cuba cara B, cara C, cara D. Lepas tu insya-Allah, yang penting kita punya keyakinan tu pada Allah. Kalau kita yakin Allah tu yang pegang hati dia, insya-Allah Allah pun tak kejam. Okey, macam mana yang Kak Dewi lalui dulu. Hari-hari Kak Dewi doa, apakah jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah suami Kak Dewi yang ketagih ketum. Tapi Alhamdulillah, mungkin Allah pandang setiap doa Kak Dewi, dan Kak Dewi masa tu banyak juga. Okey, kita bersedekah. Saya suka nak cakap dekat puan-puan, seandainya kita ada apa-apa saja masalah, terutama masalah dengan suami, anak-anak, cuba bersedekah. Sedekah, lepas tu niatkan, ya Allah ya Tuhanku, semoga Kau permudahkan urusan aku, ya Allah. Ataupun terus terang je, ya Allah, aku ada masalah dengan suami aku ketagih ketum, apakah jalan penyelesaian dia. Macam tu. Kita dengan Allah ni, kita tak payah nak macam protokol sangat, macam nak okeylah, kita fikir tak apalah, Allah tahulah hati aku. Tak, kita kena sebut. Sama juga kita dengan orang kita sayang, kita kena sebut kita sayang dia. Kita tak tahu, Allah Maha mengetahui kita, tapi Allah nak tengok kesungguhan kita. Kita kena buat sesuatu. Dan Kak Dewi suka nasihatkan, sebelum kita memandang suami kita, yes, dia salah, dia minum ketum, dia salah, memang nampak buruk dia, tapi kita jangan nampak buruk dia. Kita kena tengok diri kita dekat dalam cermin. Suami isteri adalah cermin sebenarnya. Okay, mungkin orang kata apa yang berlaku pada isteri tu kerana didikan suami yang salah, tapi Kak Dewi suka juga nak rasa macam nak kata sebenarnya dua-dua adalah cermin. Kalau kita isteri ni orang kata ada je suami dah baik, warak apa semua, tapi isteri masih lagi tak tutup aurat kan, masih lagi macam cakap dengan suami pun kasar, macam tak menjaga pergaulan kan. Tapi sebab tu Kak dia kata, kalau kita suami isteri tu adalah cermin, kita selalu nampak, kalau kita nampak suami kita buruk, mesti ada keburukan yang aku dah buat sampai suami aku jadi macam tu. Lepas tu suami pula kalau tengok isteri berkelakuan buruk, mesti ada sesuatu yang silap aku didik isteri aku. Macam tu kan, kita sama-sama. Siapa pula Shen Boda ni? Tak apa-apa mesej dia masuk tu. Okay, so kepada anda semua isteri-isteri,
Sebenarnya masalah ketagihan ketum tu kecil. Yang dia menjadi besar apabila orang yang sedang ketagih tu dia tak jumpa jalan keluar. Dia ni macam dalam sangkar. Okey, kita di luar sangkar, kita yang kena bukakan sangkar tu untuk dia. Kita kena tolong dia. Dia orang tak nampak jalan sebab first kali kenapa? Bukan dia orang tak nak berhenti. First kali adalah mereka mesti pernah cuba untuk stop. Dia akan cuba satu hari dia tak minum. Tapi apa jadi dekat dia? Kalau dia marah-marah tu maknanya dia tak cukup lah tu ketum. Maknanya dia kurang ketum. Jadi kalau dia bila dah dapat ketum, dia relax. Cakap lah apa pun dia okey je. Tapi kalau dia tak dapat ketum, confirm kena penangan ke, penerajang ke, silap cakap memang kena. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah sekarang ni boleh klik link yang Kak Dewi bagi. Kak Dewi akan bagi tahu information. Siapa tu? Arin Azari, tak minum badan panas sis, tak boleh tidur. Yes, itu salah satu simptom. Ada juga yang sampai dada dia panas. Okay, panas macam berapi dada dia bila dia tak dapat ketum. Tu bahaya. Bermakna getah tu dah banyak dekat dalam badan. Sebenarnya ketum tu dia hanyalah sebagai bius. Tak ada lagi mengatakan ketum tu bagus untuk kesihatan. Seriously Kak Dewi cakap. Apa sahaja feedback yang customer bagi pada kami, semuanya negatif. Walaupun mereka minum kosong, ada yang kata dia mesti ada minum campur. Tak. Jangan cakap macam tu. Sebab ramai yang mesej Kak Dewi, yang rebus sendiri pun ada, yang minum 3 helai sahaja pun ada. Okay, yang beli dekat kedai yang pure pun ada. Okey, dia kata ini boleh dipercayai Kak Dewi, tak ada campuran apa-apa. Tapi saya masih lagi ketagih ketum. Macam mana? Sebenarnya betul lah apa yang kajian tu kata. Di dalam ketum tu ada sejenis getah nama dia mitraginin. Okey, nama saintifik dia mitraginin. Getah tu yang membuatkan seseorang dia jadi macam berfungsi sebagai bius yang membuatkan seseorang lali. Tubuh dia semua lali. Maknanya kebal. Dia macam tahan sakit. Dia bukan merawat, tapi dia menahan sakit. Tapi apabila badan kita hari-hari kena abuse, imagine apa yang terjadi. Of course lah saraf kita tak ada function. Antibody kita out. Okay, so kita sentiasa bergantung dengan ketum. Kalau tak dapat, badan panas. Bila badan panas, hati pun panas. Itu yang rasa nak tampar orang je tu. Nak terajang orang. Kan? Cuba tengok baby Baby kalau dalaman dia tak sihat, dia akan menangis, teriak-teriak, mengamuk macam tu. Okey, sekarang ni orang yang ketagih ketum tu sama macam baby. Dia tak faham kenapa badan dia tak sedap. Dia cuba memberontak. Tapi bila dia minum ketum segelas, InsyaAllah dia akan happy, cergas, angkat batu 10 kilo ke 20 kilo pun okey. Tapi kalau dia tak dapat, nak angkat ni macam mouse ni pun dah tak larat. Serius Kak Dewi cakap, bukan main-main. Okay, ramai je yang macam membangkang kata ketum tu ubat, ketum tu ubat. Tapi at the end, message Kak Dewi cakap, Kak Dewi, saya menyesal lah minum ketum. Menyesal gila minum ketum. Ramai sangat orang yang menyesal minum ketum. Ramai yang menyesal sebab dengar kawan cakap ketum tu bagus untuk energi, untuk bagi mata cergas lah. Terutamanya abang-abang yang bawa lori. Sebab apa? Nak tahan mata mengantuk. Okay? Tapi lama-lama jadi lain. Dan bagi yang tak tahan pahit, dia pergi minum yang campur pula dengan air kok. Walaupun dia tak campur dengan ubat batuk, tetapi ia tetap memberi feedback yang buruk pada tubuh badan kita. Kesan yang buruk pada tubuh badan. Sebab kok sendiri pun mengakis. Bila dia minum tu, kok dia tu pun banyak. Okay? Yang campur ubat batuk lagi lah teruk. Ubat batuk pun tahulah, dia nak lawas daripada kita punya buah pinggang tu ambil masa berapa minggu. Kan teruk. So Kak Dewi nak tengok sikit siapa yang online. Okay, terima kasih kerana sudi menonton lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar bebelan Kak Dewi. Kak Dewi dah lama tak membebel dalam ni. Sebab Kak Dewi hari tu melayan anak dara datang kat rumah Kak Dewi. So Kak Dewi tak buat live. Sebab
Seronok dapat layan anak dara. Anak dara tu kecil-kecil lah, comel, princess saja je nak bawa dia orang berjalan apa semua. Maklumlah Kak Dewi tak ada anak kan. So kita pun culik anak orang, kita bawa dia pergi berjalan. Okay, so sekarang ni hari ni Kak Dewi buat live. Kak Dewi sengaja buatkan topik ni sebab sepanjang 2 minggu ni rata-ratanya adalah kaum isteri yang mencari produk penawar ketum ni. Sebab apa? Sebab mereka dah mula rasa terdesak. Sekarang ni dah lah zaman PKP. Okay, zaman yang ada krisis macam ni. Okay, ekonomi kita pun dah slow down. Ramai yang berhenti kerja. Seriously, ramai sangat yang berhenti kerja. Ramai yang message Kak Dewi cakap, suami saya dah berhenti kerja. Okay, masalah sekarang dia ketagih ketum. Untuk kos ketum dia saja pun dah berapa satu hari. Dan isteri je yang kerja sekarang. Macam mana? Kan, macam mana? Kat kawasan perumahan Kak Dewi ni, berlambak orang berniaga. Yang bawa kereta Alphard, buka semua seat, jual durian pun ada. Imagine keadaan kita sekarang ni umpama macam terdesak tau. Semua orang cuba untuk menaikkan taraf hidup, untuk support ekonomi diorang. Apa saja yang diorang boleh buat. Tapi kalau kita terkandas dengan masalah ketum ni, nak gerak pun tak boleh. Okay, duit pun cukup-cukup untuk beli ketum je. Macam mana nak sara anak isteri? Rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, motor nak kena bayar. Okay, kalau ada baby lagi, susu baby lagi, pergi check up baby lagi. Takkan nak biar semua tu isteri yang tanggung. Di mana tanggungjawab seorang suami? Betul tak? Kak Dewi bukanlah nak marah, bukan nak tiau. Kak Dewi nak bagi tahu apa masalah-masalah yang diorang luahkan dekat Kak Dewi. Apa yang isteri-isteri rasa. Jadi Kak Dewi rasa bertanggungjawab untuk terangkan kepada suami-suami yang sedang ketagih ketum sekarang. Kak Dewi faham tuan-tuan sebenarnya nak berhenti, cuma tak tahu jalan. Dan satu lagi, sehari RM10 kali 26, RM260. Rokok berapa Tuan Arin? Aryan. Rokok berapa pula tu Tuan Aryan? RM260. Tu kira sikit lah tuan. Orang lain RM1,500. RM1,500. Customer Kak Dewi yang lain sehari 2-3 botol. Kalau area KL, satu botol ketum RM25 ke RM30. Tak dapat RM10 dia. Area utara mungkin boleh dapat RM3, RM5 sebungkus-bungkus macam tu kan. Tapi dekat KL no. Okay, melainkan you boleh pergi dapatkan daun dan you masak sendiri. Tapi masalahnya itulah. Nak dapat daun pun payah kan. Ada yang tanam ke? Ada juga yang message Kak Dewi, dia sendiri kutip daun kat belakang rumah dan dia rebus. Okay, so dia rasa benda tu free. Dia tak payah ada kos yang banyak, dia sendiri rebus. Jadi bila nak dapatkan penawar, dia nak dapat yang free jugalah. Kak Dewi, kalau Kak Dewi sebulan nampak dia tulis rokok sebulan. Kalau Kak Dewi dah mampu menjadi billionaire, insya-Allah Kak Dewi boleh bagi free saja. Doakan Kak Dewi, okey, one day. Aryan cakap rokok sebulan 364. 364 260 624. 624 ini macam payment monthly kereta Kak Dewi. Mahal lagi. Kereta Kak Dewi 613 je. Dia 624. Boleh dapat satu kereta lagi yang lain. Cuba kita berfikir kan. Imagine kalau Tuan Aryan dah berjaya berhenti ketum, dah berjaya berhenti rokok kan. Satu bulan boleh save RM624. RM624 kita kali dengan 12. 7488. RM7,488 setahun. Okey? RM7,488 setahun. Boleh simpan duit. Kalau minum ketum tak dapat simpan duit banyak ni. Betul tak apa Kak Dewi cakap? Ramai. Dulu suami Kak Dewi minum ketum tak dapat simpan duit.
Tapi Alhamdulillah selepas dia dah berjaya berhenti ketum, berapa bulan lepas tu kita keluarkan satu versis untuk dia. Sebab dia dah save cost. Sebab dia dulu minum sehari 3 botol, RM25 satu botol. Okay, so sehari 75 kali sebulan. Dia hari-hari non-stop RM2,250 sebulan. Tu suami Kak Dewi dulu. Berapa banyak? Okay, sebulan 2250, 2250. Hai Kak Siti Nazaria, welcome. Puan Siti Nazaria pun adalah saya punya stokis, tapi dia dekat area KL. Kalau nak dapatkan stok Trust Gold dengan Kak Siti Nazaria pun boleh. Panggil dia Kak Nazar, Kak Nazar. Famous Kak Nazar. Okay, imagine suami saya dulu RM2,250, tak termasuk rokok. Itu untuk ketum pure saja. Dia ada campur. Dia ambil Cakoroy dulu. Ubat batuk lain, coke lain. Okay. So, 2250 sebulan kali 12, RM27,000. RM27,000 dan dia dah minum 3 tahun. RM81,000 habis untuk ketum. Imagine, RM81,000 habis untuk ketum. Membazir dia. Bazir. RM81,000 ni. Beli kereta cash pun boleh. Nak beli tanah cash pun boleh. Okay. Bazirnya. Ya Allah. Masya Allah. Suami Kak dia tepuk dahi tu sebenarnya. Dia dah membazir RM81,000 selama 3 tahun. Okay. Hai. Banyaklah Kak Nazar. Oi, abang awak habiskan RM81,000 dulu untuk Cakoroy dia 3 tahun. So, tapi Alhamdulillah apabila dia berjaya berhenti, dan sekarang pun dia dah berhenti dengan rokok sekali. Ketum, berhenti, rokok, berhenti. Okay. Badan pun sihat, makin handsome. Dapat pergi keluar ke jalan Allah pula. Okay. Nikmat dia berganda lagi daripada ni. RM81,000 ni dah tertebus dah balik. Dah tertebus berganda-ganda lagi. Okay, dia dapat keluarkan motor yang dia nak. Dia dapat pergi tempat yang dia nak. Okay, usaha agama yang dia buat. Dan Alhamdulillah kami berdua dah tak perlu bekerja. Okay, usahakan produk ni, bantu orang juga. Dan kami pun dah bantu 5 orang suri rumah berhenti kerja. Berhenti kerja, buat 100% bantu orang yang nak berhenti ketum, rokok, dadah dan juga arak. Okay, saya dah bantu. Saya dengan suami dah bantu 5 orang suri rumah. Coming soon akan masuk lagi. Ada lagi suri rumah yang nak masuk. Join. Dan dah bantu 2 orang kumbang. Abeisha dengan Lokman. Abeisha dengan Lokman. Abeisha dah jadi pesara. Lokman belum. To be coming soon. Coming soon insyaAllah. Kalau dia fokus. Sebenarnya apabila kita memudahkan orang, kita bantu orang, Allah akan mudahkan banyak perkara tentang hidup kita. Okay, apabila Kak Dewi bantu ramai orang yang berhenti ketagihan ketum ni, Kak Dewi rasa happy sangat. Walaupun Kak Dewi untung sekali saja dengan satu customer tu, tapi dia punya nikmat tu berganda-ganda. Okay, selalu orang fikir buat bisnes ni, produk Kak Dewi ni minum sekali lepas tu dah sembuh, maknanya diorang dah tak beli lagi. Dia tak beli lagi dah dekat Kak Dewi. So macam tu rugilah, kan? Orang tidak bergantung dengan Trust Gold. Bagi Kak Dewi tak fikirkan yang tu. Sebab Kak Dewi tahu sangat ramai yang ada masalah ni, kan? Bukan benda ni terhenti di sini, sebab generasi yang ada yang semakin membesar ni pun ramai yang terjebak. Sebab ada banyak pengaruh yang ramai yang terjebak. Jadi Kak Dewi standby untuk you all. Okay, walaupun kami hanya untuk sekali dengan satu customer, tapi kami tak kisah. Kami sentiasa nak dengan jalan ni, kami nak bantu orang. Kami memang nak beri manfaat pada orang. Produk kami 100% semula jadi, tak ada pengawet pun. Bila diorang dapat, diorang terus bancuh, minum, letak dalam peti sejuk sebab dia tak ada pengawet. Okay. Dan tak ada ubat-ubatan. Tak ada ubat-ubatan. Semuanya herba. Okay, yang terpilih. InsyaAllah siapa yang cuba amalkan,
dia sendiri akan rasa. Kalau anda rasa susah untuk membuat keputusan, okay, paksa diri untuk buat keputusan. Jangan fikir rugi untuk kesihatan kita. Sebab selepas yang kita dah berjaya berhenti, kita akan dapat benda yang lebih berganda. Ramai customer Kak Dewi lepas je berhenti, pergi umrah, beli motor cash, beli kereta cash, bantu orang. Yang tuan Federo Gio tu belikan motor cash untuk kawan sebab kawan tu isteri dia sakit dan orang susah. Okay, bantu lagi orang, jaga mak ayah sendiri. Adik-beradik tak nak jaga, dia jaga mak ayah dia yang tengah sakit. So ada yang dapat pergi honeymoon, yang tak pernah bawa isteri pergi honeymoon, tiba-tiba bila dah berhenti ketum terus bawa isteri honeymoon. Okay, masa PKP walaupun orang lain susah, diorang makin happy. Duit sentiasa ada, tiba-tiba je ada bisnes yang dia boleh buat. Cuba imagine kalau anda masih lagi ketagih ketum, rokok ke. Rokok mungkin ramai lah kata saya masih mampu untuk rokok. It's up to you. Sekarang masalahnya adalah rokok pun menjejaskan kesihatan. Okay, ya Puan Azhar, bila dah sihat perkara positif akan berlaku, rezeki makin murah. Betul. Baru ni beli kereta lagi dia tahu. Wow, siapa? Federo Gio ke? Dia tak masuk ke live ni? Federo Gio ke yang beli kereta tu? Masya Allah. Nampak tak? Rezeki tu Allah gandakan. Apabila kita ni semasa kita dalam ketagihan tu, kita berdosa tau. Allah tak suka kita buat dosa, tapi Allah masih sayang kita apabila kita bertaubat dan kita buat jalan yang baik. Kita cuba keluar daripada masalah tu, Allah gandakan pula rezeki kita. Allah sayang pula kita. Allah tak pandang macam mana kita bermula, tapi Allah pandang macam mana kita berakhir nanti. Jangan tutup nyawa kita dengan perkara-perkara yang Allah tak suka. Ya, berhenti kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okay, Puan Siti Nazaria tu area KL, Kak Kina tu area Kedah. Siapa yang nak COD boleh contact dua orang ni. Sebenarnya ada ramai lagi. Abang Ishay pun ada masuk tadi, orang Kelantan. Abang Ishay berada di KL sekarang. Abang Ishay ada dekat KL sekarang. InsyaAllah malam ni kalau free kita jumpa dia. Boleh cicak-cicak dengan Abang Ishay. Boleh lah kot buat live dengan Abang Ishay. Abang Ishay pemalu orang dia, tapi dia sangat banyak bantu orang Kelantan yang nak berhenti ketum. Seriously, dia sangat rajin COD dekat Kelantan. Kak Naza pun rajin COD dekat area KL. Kina dekat area Sik Kedah. Tak tahulah dia area sampai area mana yang dia boleh tu, dia boleh COD tu. Okay lah, sekarang ni pun dah 6.30. Kak Dewi pun nak prepare apa yang patut. Sekejap lagi nak maghrib dah. Okay, so sampai kat sini dulu. Terima kasih kerana mendengar bebelan Kak Dewi di petang hari ini. Terima kasih kepada yang sharing. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa support Kak Dewi. Tahu, ada beberapa orang yang sentiasa support Kak Dewi. Bila Kak Dewi live, dia mesti masuk. Bukan agent Kak Dewi lah, tapi follower Kak Dewi. Terima kasih banyak kerana sentiasa support Kak Dewi. Dan ada juga yang personally message Kak Dewi, wish Kak Dewi semua, walaupun dia bukan ada masalah ketum, tapi dia rasa macam impressed dengan apa yang kami buat. InsyaAllah kita sama-sama bantu masyarakat kita, terutamanya saudara seagama dengan kita, untuk bebas daripada masalah ketagihan yang Allah tak suka. Okay, InsyaAllah esok kita berjumpa lagi. Okay, sampai kat sini saja dulu. Kak Dewi minta maaf kalau ada tersalah cakap. Kalau ada yang menyakitkan hati, Kak Dewi minta maaf. InsyaAllah apa yang Kak Dewi cakap ni adalah untuk kebaikan kita bersama. Kepada isteri-isteri yang nak bantu suami tu, boleh klik link yang Kak Dewi bagi. Okay, terima kasih banyak kerana sudi menonton. Assalamualaikum.